Assalamualaikum dan hai semua. Balkis ucapkan. Pada hari ini Balkis nak buat sesi perkongsian kepada semua stokis dan ejen Balkis untuk agar kesemua stokis dan ejen Balkis dapat manfaat dan boleh aplikasikan di dalam perniagaan. Yang pertama sekali, konsep perniagaan kita bukan sama macam dengan golongan yang makan gaji. Apa yang Balkis cakapkan kat sini, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih. Sebab kita tak tahu lagi income kita macam mana. Kalau golongan yang makan gaji ni, mereka tahu, setiap bulan aku dapat gaji sekian. Tapi berbeza dengan golongan yang berniaga ni, kita tak tahu lagi pendapatan kita bulan ni macam mana, bulan depan macam mana. Jadi pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu mesti lebih. Sebab apa Balkis kena cakap begitu? Sebab kita rezeki tu semua memang kita sedia maklum datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi that's why kita selalu dengar bahawa sumber rezeki 9/10-nya adalah datang daripada perniagaan. Jadi bagi Balkis dengan cara berniaga ni, salah satunya selain daripada dapat meningkatkan pendapatan kita, selain itu dapat juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Balkis nak share tips dalam perniagaan. Kita memang tahu, kita memang kena buat marketing. Marketing kita kena hebat. Kita kena buat dekat Facebook, kena buat dekat macam-macam channel yang lain, offline, online. Tapi kita kena ingat tentang marketing kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balkis bukannya ustazah, tapi Balkis share tentang apa Balkis punya pengalaman, apa Balkis punya ilmu yang Balkis dapat daripada seminar-seminar sebelum ni yang pernah Balkis datang, dan Balkis akan share dengan semua stokis dan ejen Balkis. Kita kena ingat yang bahawa marketing kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mesti yang nombor satu. Yang kedua dan ketiga seterusnya barulah marketing kita yang kita buat tu lah. Sebenarnya konsep perniagaan yang Balkis tahu adalah daripada 100%, 80% itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan 20% adalah usaha kita. Perniagaan ni lain. Balkis tahu bahawa kita walau macam mana, kalau kita makan gaji ke, kita semestinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Kis nak make sure bahawa semua stokis dan ejen Balkis faham tentang konsep perniagaan, di mana konsep 80%, 20% ini mestilah kita kena sematkan di dalam kepala kita. 80% adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan 20% adalah usaha kita, marketing kita dan sebagainya. Sebab ada yang Balkis sendiri tak nafikan, Balkis dah jumpa macam-macam orang, Balkis lihat mereka lebih banyak berusaha. Sebab biasanya kita tahu perniagaan ni memang bukan senang sebenarnya. Kalau orang yang tak kuat memang susah nak berjaya. Tapi jadi mereka fikir, aku kena all out, aku kena buat yang terbaik, aku kena kerja lebih masa, aku kena buat macam-macam. Tapi sampai satu tahap, kita lupa bahawa rezeki tu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berusaha bagai nak erak macam mana pun, tapi kalau Allah kata itu bukan rezeki kita, dan Allah kata kita tak berjaya, kita takkan berjaya. Kita takkan dapat kejayaan macam mana yang kita nak tu. Jadi bagi Balkis, apa yang penting adalah dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu 80% daripada nisbah 100% tu, dan 20% barulah kita fikirkan tentang usaha kita. Pada perkongsian yang pertama ni, Balkis nak sharekan apa yang kita boleh buat untuk perkongsian 80% ni, khas untuk stokis dan ejen Balkis saja. Balkis kongsikan ni. Daripada Balkis selalu menghadiri seminar Dr. Azizan lah. Balkis adalah salah seorang peserta ataupun anak murid Dr. Azizan. Apa yang doktor selalu sharekan pada kami semua adalah yang pertama, menjaga hubungan selain daripada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan cara menjaga hubungan kita sesama manusia. Daripada sini kita kena muhasabah diri.
kita kena ingat kembali hubungan kita. Kalau kita sudah berkeluarga, kita kena ingat tentang kedua ibu bapa kita yang pertama, lepas tu pasangan kita, anak-anak kita, bagaimana kita laksanakan tanggungjawab kita kepada mereka semua ni. Okay. Dan juga selain daripada keluarga kita yang terdekat, bagaimana pula hubungan kita dengan jiran-jiran, dengan rakan-rakan sekerja, dengan orang lain. Sebab kita biasa dengar bahawa redha Allah itu adalah bergantung kepada redha manusia. Jadi untuk menjadikan diri kita sebagai magnet yang menarik kekayaan, magnet yang menarik rezeki, kita kena pastikan keliling kita pun dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dan hubungan kita sesama orang-orang ni di luar sana pun perlulah baik. Okay? Terutamanya kalau kita kena jaga kita punya apa orang kata hikmat hidup kita adalah ibu bapa, pasangan, suami kita. Itu adalah hikmat hidup kita. Okay. Kita kena pastikan hubungan kita dengan mereka sangat-sangat baik. Dan kalau ada salah silap, kita kena turunkan ego kita, minta maaf. Okay? Maksudnya apa-apa yang penting sekali adalah kita kena bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Barulah rezeki mudah untuk masuk. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amalkan setiap pagi amalkan sembahyang solat sunat duha. Okey, macam Balqis akan amalkan sebanyak 4 rakaat lah, 2 rakaat. Dan setiap hari juga amalkan surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ni adalah sangat-sangat bagus untuk supaya kita dimurahkan rezeki. Okey. Dan selain daripada itu, kita sangat-sangat dianjurkan untuk lakukan solat sunat hajat, solat sunat tahajud. Okey. Solat sunat tahajud ni di mana kita lebih dekat diri dengan Allah Subhanahu Taala, kita minta apa saja. Dan insya-Allah kalau kita konsisten, mudah-mudahan kita akan dimurahkan rezeki, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab tahajud ni, solat sunat tahajud ni sangat hebat. Sangat banyak manfaat dia. Memang tak dinafikan bahawa bukan senang untuk kita semua melakukan solat sunat tahajud tu sedang sedap tidur. Tapi macam Balqis cakap tadi daripada awal tadi, sebagai seorang peniaga, kita kena lakukan sesuatu yang luar biasa untuk dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang di luar sana mungkin ada yang tak buat tahajud, ada yang jarang buat solat sunat duha. Tapi golongan peniaga buat lebih daripada tu. Kalau orang-orang biasanya buat solat harian 5 waktu je, tapi peniaga kena buat lebih daripada tu, kena tambahkan amalan sunat. Okey. Sebab apa yang Balqis selalu diterapkan dalam minda Balqis, untuk mendapat hasil yang luar biasa, usaha dan ikhtiar kita perlu luar biasa. Okey, maksudnya kalau orang tu buat usaha atau perkara yang biasa-biasa, dan hasilnya pun akan biasa-biasa. Orang yang melakukan usaha yang luar biasa dan hasilnya juga akan luar biasa. Itulah yang Balqis sentiasa ingat dalam fikiran. Okey, selain daripada dan yang lagi bagus untuk kita lakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Okey, sebab orang yang kaya di dunia, orang yang kaya di dunia adalah orang yang melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu insya-Allah kalau kita terus konsisten, kita buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, insya-Allah mudah-mudahan rezeki kita akan lebih diberkati, akan ditambahkan rezeki lah. Okey. Selain daripada itu, senyum pun sedekah. Lepas tu kita kena wajib, bukan katakan wajib, kita digalakkan untuk lebih banyak bersedekah anak-anak pada bulan Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk lebih banyak melakukan perkara-perkara yang baik, kita banyakkan bersedekah. Okey. Walaupun bukan bulan Ramadan pun kita kena bersedekah. Sebab kita tidak akan miskin kalau kita bersedekah. Okey, sebab ramai orang di luar sana yang fikir, alamak, duit aku sikit lah, duit aku tak banyak lah, macam mana aku nak sedekah, duit aku sendiri pun tak cukup. Tapi kita kena ingat, dalam konsep Islam adalah berbeza. Kalau kita nak tambahkan rezeki, kita perlu bersedekah. Terutamanya kalau golongan-golongan peniaga ni lagilah banyak kena sedekah, kena rajin-rajin bersedekah, walaupun sedikit tetapi sedekah. Tapi Kis nak share apa yang telah Kis baca daripada mudahnya menjemput rezeki. Dan telah di-share juga oleh seorang jutawan muda, iaitu Safi Ilyas. Dan Safi Ilyas juga adalah salah seorang idola Balqis.
Okay, contohnya kalau kita nak capai target pendapatan kita sebulan daripada hasil perniagaan, contohnya kita target 1,000. Okay, ni contoh kita target jualan kita RM1,000. Okay, untuk mencapai RM1,000 tu kita perlu bersedekah sekarang 10% daripada RM1,000. Maksudnya 10% daripada RM1,000 adalah 100. Okay, maksudnya kita target kita dapat pendapatan sebanyak RM1,000, kita kena sedekah. Tak kisahlah kita sedekah pada golongan anak yatim ke, pada fakir miskin ke, ataupun sesiapa, tapi kita sedekah 10% daripada target nilai yang kita nak tu, iaitu RM100. Itu contoh 10% daripada target yang kita nak. Okay, sebab bila kita bersedekah, insya-Allah mudah-mudahan Allah gantikan dengan berlipat kali ganda. Apa yang kita perlu buat adalah yakin. Sebab ramai di antara kita kat luar sana pun bila mereka lakukan sesuatu, bersedekah ke, berdoa ke, dalam hati ni ada was-was, 50-50. Kita tak boleh macam tu. Sebab kita yang pertama sekali adalah, yang penting sekali selepas kita lakukan ikhtiar, lepas kita beramal, kita kena letakkan keyakinan yang tertinggi sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan seterusnya, kita dianjurkan untuk berselawat setiap hari. Dan setiap hari kita amalkan 1,000 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. 1,000 kali. Okay, mungkin orang akan fikir, macam mana aku nak selawat 1,000 kali ni? Banyak tu 1,000 tu. Berbuih-buih mulut juga tu kalau nak one shot 1,000. Okay, di sini Balqis bagi cadangan. Kita pecahkan kepada 5 waktu solat. 200, 200, 200, 200. Maksudnya subuh 200 kali, zuhur 200 kali, asar 200 kali, maghrib 200 kali, isyak 200 kali. Kalau tak boleh 200 one shot pun, 100 sebelum subuh, 100 selepas subuh, 100 sebelum zuhur, 100 selepas zuhur, 100 sebelum asar, 100 selepas asar, dan begitulah selanjutnya. Sebab ini apa yang Dr. Azizan kongsikan pada Balqis. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu adalah kekasih Allah, okay? Dan apabila kita sayang dan cintakan kekasih Allah, Allah pun bertambah sayang dengan kita. Faham tak? Contohnya macam kat luar sana, okay? Kita macam contohnya lah, kalau mak kita ada nak jodohkan kita dengan seseorang, okay, kebetulan pula kita pun macam suka, maka mak kita pun bertambahlah happynya, bertambah sayang dengan kita. Contoh, okay? Tu contohnya lah, okay? Kalau kita sayang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyayangi kita. Nescaya apa yang kita minta pun insya-Allah akan dipermudahkan. Okay? Dan lagi satu Balqis nak share adalah kepentingan doa. Ramai yang di antara kita yang ambil sambil lewa tentang manfaat berdoa. Ada yang selepas solat doa dalam bahasa Arab, tapi maksudnya sendiri pun tak tahu. Dengar bunyi cicak. Maksud sendiri pun tak tahu. Jadi bagi Balqis lah, elok kalau misalnya tak tahu, lebih baik kita berdoa dalam bahasa Malaysia lah, apa yang kita tahu. Okay, kita jangan macam memandang remeh tentang soal doa ni, sebab doa ni adalah sangat-sangat penting. Sebab Allah telah berjanji bahawa mintalah apa saja daripada aku, nescaya aku akan makbulkan. Okay, nescaya, maksud nescaya tu confirm. Okay, cuma cepat atau lambat saja. Yang tu yang membezakan. Sebab kita jangan putus asa, kita teruskanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan cara nak berdoa pun, okey, kita ada juga cara-caranya. Dan nanti Balqis akan sharekan dalam perkongsian yang seterusnya lah, cara-cara berdoa dengan betul. Okey. Dan setiap kali kita berdoa, mintalah dengan bersungguh-sungguh. Okey. Minta dengan bersungguh-sungguh tentang hajat kita. Dan lebih bagus adalah minta doa yang lebih spesifik. Spesifik ni penting sebab ada ramai yang cakap selalu kita doa ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Murahkan macam mana?
kita tak tahu murahkan rezeki macam mana. Kita kena spesifik. Spesifik tu okay, yang tu lebih penting untuk macam Balqis ada menghadiri kelas Dr. Azizan di mana kami diminta untuk menyenaraikan 1000 impian dengan spesifik. Okey. Dan impian yang spesifik ni lah yang perlu kita doakan setiap kali solat kita. Okay, kalau tak dapat 1000 masa kita doa tu pun sebahagiannya pun boleh. Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah aku ya Allah untuk mendapat pendapatan perniagaan aku sebanyak RM50,000 Malaysia sebulan. Permudahkanlah aku ya Allah untuk aku memasarkan produk aku di majalah wanita pada hari sekian-sekian, pada bulan sekian-sekian. Kita spesifikkan doa kita tu. Okay, jangan terlalu umum. Okay. Contohnya kalau kita cakap, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah untuk aku mendapat sebuah kereta. Kereta apa? Sekali kita dapat kereta kancil, lepas tu kita nak komplain. Sebab Allah kata, Allah dah janji, mintalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan. Dan itulah pentingnya untuk kita spesifikkan doa kita. Okay? Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah untuk aku mendapat rumah, untuk aku membeli rumah. Sekali kita dapat rumah, flat, kita pun tak suka, contohnya lah. Contoh. Okey, lepas tu kita komplain. Akhirnya jadi tak bersyukur. Yang tu yang kita perlu elakkan. Okey, contohnya kalau kita nak anak-anak, kalau kita ada anak-anak nak dapatkan keputusan cemerlang. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah anakku ya Allah, semoga anakku mendapat keputusan yang cemerlang. Cemerlang yang macam mana? Cemerlang dapat 8A ke, 11A ke, 12A ke, kita kena lebih spesifik dalam doa kita. Okey, seterusnya adalah yang penting sekali adalah jika kita ingin ditambahkan rezeki kita, adalah perkara yang penting adalah untuk kita bersyukur. Bersyukur. Maksudnya walau apa pun yang kita ada sekarang, maupun sikit atau banyak, kita wajib bersyukur. Apabila kita bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan lagi. Kita jangan sesekali merungut sebab kita tak tahu kat luar sana lebih ramai orang yang nak kehidupan seperti kita. Lebih ramai orang yang ingin kehidupan seperti kita. Sedangkan kan kita asyik berfikir tentang perkara-perkara yang kita tak ada. Kita tak fikir pun tentang apa perkara-perkara yang kita ada. Kita asyik down, kita asyik sedih, fikir benda yang kita tak ada. Sedangkan terlalu banyak benda yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tu yang kita perlu semak kembali. Kita kena muhasabah diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan perkongsian Balqis yang Balqis sharekan sebentar tadi dapat membantu kesemua stokis dan ejen Balqis untuk mengubah mindset bahawa perniagaan ini bukan semata-mata pemasaran, perniagaan ini bukan semata-mata all out lakukan ikhtiar yang macam-macam, tetapi yang paling penting adalah pertama sekali konsep yang Balqis ingin tekankan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab rezeki kita semua terletak di tangan Allah SWT. Okey, itu konsep yang Balqis nak kongsikan pada semua. Okey, nanti Balqis akan terangkan selanjutnya. Balqis akan sharekan lebih banyak lagi tentang termasuk konsep pemasaran dan sebagainya. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.